Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid tahun 3 yang cikgu kasih sekalian. Okey. Bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan pada kali ini, kita akan belajar di unit yang sama, iaitu unit 11, jaga diri sihat emosi, di topik fahamilah daku. Fahamilah daku. Macam cerita Piramli kan. Tapi tak apa. Murid-murid, kamu boleh rujuk buku teks PJPK kamu di muka surat 79. Mari kita tengok slide yang cikgu sediakan ni. Daripada gambar rajah ni, ada dua orang kan. Ada dua orang. Rasa-rasa dia buat apa tu? Ke sedang menari? Tak, dia bukan menari. Ataupun dia sedang main osom, one to som. Tak boleh juga, sebab tengok pada raut wajah dia, nampak dengan mulut dia, dia mesti ada sesuatu ni. Apa benda yang berlaku pada dua orang ni? Ia adalah konflik. Jadi pada hari ini kita akan belajar dengan perkataan konflik. Kita akan belajar berkenaan konflik. Jadi murid-murid, kamu akan tahulah apa tu maksud konflik, apa tu punca-punca konflik, dan juga tanda-tanda konflik. Mungkin perkataan baru bagi kamu ni, ataupun dah biasa dengar konflik, betul tak? Biasa pergi Tesco kan, mak pergi Tesco beli apa? Konflik. Konflik, balik rumah makan pagi-pagi dengan susu. Konflik. Bukan, itu cornflakes. Itu makanan. Konflik ni lain. Jadi cikgu terangkan secara umum. Konflik ni adalah perselisihan faham ataupun pertentangan antara individu, antara orang, antara 2 orang, 3 orang, 4 orang. Perselisihan faham, perselisihan antara individu, sama ada idea ataupun pendapat. Dia tak ngam. Senang cerita macam ni lah. Masuk konflik ni macam tak ngam lah. Gaduh. Dia tak ngam. Dia tak sekepala. Orang panggil kan. Faham? Konflik maksud dia perselisihan antara individu. Itu senang cerita lah. Kalau kamu tengok dekat kamus lah. Dekat kamus, konflik ni kalau ikutkan maksud dia lagi ganas. Maksud dia apa? Peperangan, memukul orang. Itu yang lebih besar, dalam konteks yang lebih besar. Jadi konflik yang kita nak belajar ni dalam konteks kecil lah sebenarnya. Dalam konteks yang pertama, dalam keluarga. Dalam keluarga ni maksudnya apa? Adik-beradik. Kamu dengan adik-beradik kamu. Abang, kakak, adik kecil. Yang kedua, konflik dalam sekolah. Konflik dalam sekolah ni maksudnya apa? Dengan rakan sebaya, rakan sekelas, kawan daripada kelas lain. Lepas tu kawan yang darjah 4, kamu darjah 3 kan? Darjah 4, dan darjah 2, yang darjah 1. Okeylah, cikgu nak cerita lagi lah. Konflik ni sebenarnya orang yang normal, dia mesti hadapi konflik ni. Tak ada orang yang tak hadapi konflik ni. Semua orang ada konflik. Kena menghadapi konflik ni. Tak kira lah ayah kamu ke, mak kamu ke, abang kamu, kakak kamu, adik kamu, mesti ada konflik. Jangan kata kamu, cikgu pun menghadapi konflik. Cuma kita sebagai individu, kita mesti amalkan gaya hidup sihat. Jadi bila sebut sihat ni, kita nak belajar bagaimana kita nak menghadapi konflik ni dengan cara yang betul. Baru orang tu sihat. Dia bukan saja sihat badan, tapi ni mental pun kena sihat. Ingat kan? Jadi konflik maksud dia apa? Perselisihan antara individu. Kita akan belajar dalam keluarga kamu. Apa tu konflik dalam keluarga kamu? Macam mana? Dalam sekolah dengan kawan kamu kan? Apa yang konflik? Yang pertama, ini dia punca konflik yang pertama, yang semua orang biasa hadapinya.
daripada kecil lagi. Iaitu apa? Berebut mainan dengan adik-beradik. Biasa tak? Kalau biasa, betul lah kamu orang yang normal lah. Biasa berebut. Berebut mainan kan, adik dengan adik. Adik nak mainan ni, kamu tengah main, adik datang rampas nak mainan, berebut. Lepas tu gaduh. Ataupun adik menangis. Bila adik menangis, mak datang, mak marah kamu. Mak tak marah adik tapi marah kamu. Ataupun mak suruh bagilah mainan tu pada adik. Baru adik dapat, adik kan senyap. Dan kamu pula apa jadi? Kamu jadi apa? Kamu jadi marah lah. Marah ada, kamu merajuk, kamu menangis. Kamu pula yang menangis, bukan adik. Nampak? Jadi nampak punca konflik dekat rumah dengan adik-beradik kan? Berebut mainan, biasalah. Kadang-kadang apa lagi? Rebut makanan, betul tak? Mak beli roti ada 2. Kakak nak lebih, abang nak lebih. Kakak ada, abang ada, kamu. Mak beli kuih ataupun roti 2. Kakak rembat 1, abang rembat 1. Habis kamu tak dapat. Nampak? Konflik lah. Kamu rasa macam aduh, geram. Konflik lah tu. Okey? Ataupun pergi ke Tesco. Adik nak barang-barang semua mainan dapat. Kamu minta, mak ya tak bagi. Jadi kamu geram tak? Geram kan? Itulah konflik. Faham Alright. Seterusnya, punca konflik. Yang ni di sekolah bersama rakan sebaya ataupun rakan sekelas. Biasa tak hadapi. Kamu sedang buat kerja elok, tiba-tiba ada kawan datang, rampas biasa kamu. Okey. Yang biasa cikgu nampak, rampas pemadam, rampas pembaris, pakai ambil je, betul tak? Tak minta, kawan tak minta pun, rampas. Ataupun kamu yang buat. Nampak? Ataupun kamu yang buat. Cikgu nampak datang, tak ada pembaris, datang rampas orang ni, rampas. Biasanya warna, warna biasa rampas warna. Nampak? Kawan tak minta kebenaran ataupun tak minta cakap dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Boleh pinjam warna tak? Tak ada punya. Datang rembat terus, ambil 2-3. Suka je ambil kan. Kamu rasa apa? Tergamam. Tergamam kan? Betul tak? Kamu rasa apa? Marah pun ada, betul tak? Itulah konflik. Okey? Biasa hadapi tak? Hadapi. Alright, seterusnya. Lagi. Okey. Konflik dalam kelas juga diganggu oleh rakan sekelas. Biasa tak? Ataupun kamu yang ganggu kawan kamu. Nampak? Dia biasalah ada kawan seorang ataupun kamu duduk diam. Ada kawan tu suka baling pemadam. Kadang-kadang baling pensel. Pensel jangan baling, bahaya tajam. Kena mata boleh buta. Jangan elok. Lepas tu kadang-kadang ada gambar ni, diusik kawan dia pakai apa? Mungkin pakai yang daun batang pokok kecil. Kacau-kacau kawan. Kawan tak nak dikacau, serabut lah. Tapi asyik kena kacau je. Esok datang kelas kena kacau, lusa datang sekolah kena kacau. Jadi rasa apa? Rasa geram lah, ataupun rasa macam tak tenteram. Okay? Inilah punca-punca konflik, diganggu oleh kawan. Alright. Sama lah kat rumah pun sama juga kan. Kadang-kadang bila kamu duduk diam, tengok TV, ada abang datang, abang kacau kamu, usik-usik kamu kan. Kamu akan rasa apa? Macam marah, betul tak? Nampak? Konflik lah. Itu maksud dia konflik. Okay? Tapi kalau macam mana pula kalau dengan tidur kamu sedang tidur, mak kejut suruh pergi sekolah. Kau marah tak mak kamu? Kadang-kadang kau penat kan? Kadang-kadang rasa tak nak bangun lah. Marah mak kamu, betul tak? Konflik lah tu. Konflik. Cuma cikgu cakap sekarang ni dengan adik-beradik, janganlah konflik dengan mak ayah. Tak baik Konflik dengan mak ayah memang tak baik. Jangan. Itu cerita lain. Okey. Nak beli mainan, mak tak nak belikan. Nak makan aiskrim, ayah tak nak beli. Jangan marah mak ayah. Okey, jangan konflik dengan mak ayah, tak baik. Okey. Ni satu lagi punca konflik. Okey, dalam kelas kamu dapat buat periksa kan? Lepas tu dapat kertas peperiksaan kamu. Kamu dapat markah yang rendah. Okey. Sedangkan kawan kamu yang lain-lain ni markah tinggi. Lepas tu kawan tu seronok menjerit, aku berjaya, aku pandai. Lepas tu kawan ni lepak kawan ni, yang paling pandai dia jadi geng, betul tak? Yang kamu pula markah rendah, tak nak geng kamu. Nampak tak? Kamu rasa apa? Rasa macam sedih, betul tak?
Itu pun juga adalah konflik. Okey. Jadi sebenarnya ada banyak punca konflik. Banyak yang kita berhadapan dengan konflik. Kamu pun tahu juga apa tu konflik yang biasa kamu hadapi. Asalkan kamu rasa macam aduh geram, apa benda kamu geram tu, konflik tu. Okey. Atau kamu rasa macam marah, nak marah orang tu, marah orang ni, itu konflik lah. Mengejek orang. Betul kalau kat sekolah ni. Kuat sangat mengejek orang. Ni mengejek ni mengejek. Mengejek ni dia marah. Dia mengejek orang ni pula, orang ni marah. Mengejek dia balik, marah. Nampak? Itu konflik lah. Okey, bagus tak? Bagus tak konflik tu? Tak bagus. Sebenarnya konflik ni benda yang tak bagus, yang tidak menyihatkan. Okey, dia menunjukkan kita ada masalah mental lah. Bukan mental, bukan gila lah. Masalah kita tak sihat. Kita punya fikiran kita ni mental kurang sihat. Orang yang sihat, yang mengamalkan gaya hidup sihat, bukan saja pada makanan, bukan saja pada aktiviti sukan, tapi mental pun kena sihat. Jadi konflik ni kita akan berhadapan. Semua orang akan menghadapi konflik. Beza dia macam mana kita nak menghadapi dia dengan betul. Okay. Kalau tak betul tu jadi marah, bergaduh. Kadang-kadang tumbuk pun ada. Jangan. Itu bahaya tu. Okey. Jadi ada banyak punca konflik yang membuatkan kita rasa tak tenteram lah, rasa nak marah lah. Okey, seterusnya. Okey. Tanda-tanda konflik. Okey, macam mana kamu nak tahu kamu ada tanda konflik tu? Yang pertama, kecewa, sedih, menangis. Itu salah satu tanda yang menunjukkan kita menghadapi konflik. Okey. Contoh paling mudah. Kat kelas kamu menangis. Menangis kat kelas. Tiba-tiba kamu menangis. Kenapa? Ada orang mengejek. Betul tak? Kalau ada orang mengejek, nangislah. Kecewa. Dan macam tadi dapat markah rendah, orang ejek kamu, tak pandai, kamu rasa kecewa, rasa sedih. Itu salah satu tanda konflik. Okey. Seterusnya gambar sebelah dia, murung. Murung ni dia bukan kecewa, dia macam nak kata pendiam pun boleh juga. Dia macam sedih. Dia jadi macam dia tak nangis, dia senyap je. Tu murung. Dia senyap je. Dia macam sedih tapi dia senyap je. Pernah tak hadapi orang mengejek ataupun orang selalu bully. Jadi orang tu dia murung, senyap. Esok datang sekolah senyap. Dia senyap je, murung. Dia macam sedih. Bila cikgu tanya, dia macam mengelamun kan. Tu murung. Murung ni bahaya. Jadi kita bukan bahaya lah. Murung ni dia tak sihat sebenarnya. Murung, kecewa. Jadi kita kena hilangkan sikap ni lah. Okay? Supaya kita nak sihat. Bila sihat kita gembira lah. Gembira ni orang yang bagus. Orang yang sihat. Orang yang sihat dia sentiasa gembira, sentiasa seronok. Itu gembira lah. Okay? Okey, seterusnya tanda-tanda konflik. Marah. Marah. Biasalah berebut mainan dengan adik kan. Kamu marah dengan adik kamu, betul tak? Ataupun berebut mainan dengan abang. Marah tak? Marah lah. Bila marah tu maksudnya ada konflik. Okey, tapi jangan samakan kat sekolah cikgu marah. Cikgu marah kamu. Betul, cikgu marah kamu. Konflik lah tu, betul tak? Bila ada marah, konflik ada. Tapi jangan menyebabkan cikgu ni punca yang besar. Bukan kita sembang pasal rakan sebaya. Jangan salahkan cikgu. Cikgu marah sebab ada sebab. Mendidik. Kamu tak siap kerja rumah, cikgu marah lah. Konflik, cikgu tu dapat konflik. Nampak? Okey. Rumah cikgu pula ada konflik ni. Okey. Jadi tak elok marah ni. Bila marah ni tak terkawal, bahaya. Dia boleh jadi bergaduh. Okay? Mengejek nama ayah. Mengejek nama mak. Cikgu pun pelik. Kenapa dah mengejek nama ayah? Sebut nama ayah. Tak perlulah. Tak elok. Sebut badan orang tu. Gemuk. Kurus. Botak. Jangan. Tak baik. Tak baik mengatur orang. Okay? Dia akan membuatkan, kalau orang tu tak boleh kawal konflik, mengawal diri dia, dia akan marah. Dia tak boleh mengawal perasaan, dia marah. Yang tu kita takut marah. Bila marah dia akan buat apa? Dia akan bergaduh.
Kadang-kadang ambil pensel, ambil pemarin, ketuk kepala kamu. Jangan. Bahaya. Marah tu bahaya. Tapi kalau yang dia tak dapat kawal perasaan, dia kecewa, dia menangis, dia sedih, dia menjadi kuat-kuat, pun tak elok. Jangan. Tak baik. Jangan buat kawan kamu gitu. Okey. Murung, nampak. Tak dapat nak kawal perasaan dia murung, diam dia. Dia tak nak sembang kawan, nampak. Kesianlah kawan tu, tak baik tak baik. Okey, seterusnya tanda-tanda konflik. Bengis. Marah, bengis lain pula. Bengis ni dia garang. Dia jadi garang, tak boleh kacau. Sebab tu kita boleh nampak kalau ada kadang-kadang kita nampak dalam kelas ada kawan-kawan yang bengis. Bengis ni maksudnya apa? Dia garang, dia senyap, dia garang. Kamu salah buat silap sikit, dia mengamuk. Itu tanda dia ada konflik. Okey. Apa punca-punca konflik dia? Kita kena tahulah apa dia. Kena ngejek ke ataupun selalu kena bully ke dengan rakan sebaya. Jangan bully, tak baik. Kat sekolah jangan bully. Kalau bully ke kerotan. Tak baik. Jangan bully lah. Tak baik, itu tindakan yang tidak baik. Amalan yang negatif. Bukan amalan positif. Okey. Alright. Okey. Selesai. Okey, dah selesai dah topik konflik kita. Jadi kamu dah diterangkan apa maksud konflik. Okey. Konflik maksudnya apa? Perselisihan antara individu. Perselisihan antara individu. Tak kisahlah sama ada perselisihan pendapat ke, perselisihan faham lah ataupun nak berebut barang ke, macam tu lah. Okay. Contoh lagi cikgu teringat lagi punca konflik lagi macam kamu bincang dengan kawan kamu tengah bincang 2-3 orang geng-geng kamu, tiba-tiba kamu nak bagi pendapat, kata jomlah kita jumpa hari Ahad ni, jom buat kerja rumah, jom. Tiba-tiba kawan ni tak nak lah, aku nak keluar pergi taman, ini tak nak lah, aku nak lepak dengan kawanku. Ya kawan ni pula jomlah kita pergi lepak dengan Hang lah, dia tak nak lepak dengan kamu. Tu konflik kat tu. Kamu bagi pendapat, nak ajak lepak, jom lepak rumah aku, kita belajar sama tak? Yang lain tak nak, yang lain nak pergi duduk kat rumah kawan ni, boleh main-mainan, tak nak duduk rumah kamu. Jadi kamu rasa apa? Rasa alamak, kecewa. Kamu rasa kecewa kan? Konflik lah tu. Okay? Ataupun kamu marah, janganlah marah. Takkan nak marah kawan tak tahu rumah kan? Jangan. Okay? Ataupun mengejek orang, jangan tak elok lah konflik. Okey, lepas tu konflik dah, kamu dah diterangkan dengan punca-punca konflik. Ada banyak punca konflik sebenarnya. Daripada buku teks kamu ni kan 4 saja kan. Ada banyak. Kamu boleh bayangkan dekat rumah kamu dengan keluarga, dalam keluarga, konflik dalam keluarga dengan adik-beradik. Apa antaranya? Okey. Tapi bagi yang tak ada adik-beradik, dia seseorang je, cikgu rasa dia mungkin tak ada konflik dengan adik-beradik lah sebab dia seorang. Tapi dia mungkin ada konflik dengan ayah ke dengan mak ke kan. Okey, tapi tak apa. Kita cerita sekarang ni pasal konflik dengan adik-beradik. Jadi dia seorang je, tak ada masalah. Cuma di sekolah ataupun di kawasan perumahan dia, jiran dia kan, dia ada kawan dia kan, maksudnya dia mesti berhadapan dengan konflik. Okay? Ingat, orang yang normal mesti ada kena menghadapi konflik. Beza dia macam mana kita menghadapinya, dengan cara yang positif, dengan cara yang betul. Okey, punca dah. Lepas tu cikgu dah terangkan pasal apa tanda-tanda konflik. Okey, ada 4 tadi kan. Apa dia? Kecewa ataupun sedih murung. Murung tu apa? Pendiam, senyap, tak nak kawan orang, diam. Yang ketiga apa dia? Marah. Itu tanda-tanda konflik. Kejar orang, marah sangat kan. Nak pukul dengan kawan, dengan pembaris. Itu marah. Dan yang terakhir, bengis. Dia diam, dia jadi garang. Tegur sikit dia marah, tegur sikit dia marah. Itu tanda konflik. Jadi maknanya kalau kamu datang ke sekolah, lepas ni dah buka sekolah kan. Okey, kamu datang ke sekolah. Okey, dalam kelas kamu, kamu boleh perhatikan kawan kamu ni. Kamu boleh perhatikan, tengok keadaan dia, yang macam mana. Kamu tengok yang ni asyik marah orang tak? Kalau dia asyik marah je orang, maksudnya dia ada konflik. Mesti ada sebab. Apa sebab dia? Apa punca dia? Sebab tu kamu kena berkawan baik. Sembanglah dengan dia. Kenapa kau asyik marah? Asyik marah je. Tanya ketua kelas lah. Ketua kelas kan selalu marah.
ataupun penolong ketua kelas menjerit kan. So diam. Kamu bising kan. Tanya kenapa asyik marah. Dia jawab, memanglah marah, kau asyik bisingnya main kat belakang, main belakang kelas. Konflik lah tu maksudnya ketua kelas tu ada konflik. Ataupun kamu tengok dalam kelas kamu, tiba-tiba ada kawan tu asyik menangis. Tiba-tiba menangis. Sejak rehat dia menangis lagi. Tanyalah dia, kenapa menangis, pujuklah dia. Nanti dia cerita, yelah aku menangis sebab si Minah ni selalu ejek aku. Maksudnya kawan kamu tu ada konflik. Okey, faham Dia ada konflik. Ataupun kamu tengok lagi masuk kelas, nanti kamu duduk kawan kamu yang seorang lagi tu duduk kat belakang sekali, dia diam je. Dia tak nak sembang dengan kawan. Dia senyap je. Dia tak nak sembang dengan orang depan dia, orang belakang dia, orang tepi dia. Okey. Jadi cubalah tanya dia dengan baik. Kenapa senyapnya? Kenapa tak nak sembang dengan orang lain? Sembanglah dengan saya. Ceritalah apa masalah awak. Kalau dia senyap tak nak beritahu, dia ada konflik lah tu. Tapi kalau dia dapat cerita, bagus. Okey, dia dapat ceritakan masalah dia. Okeylah. Lepas tu yang bengis, kamu masuk kelas nanti tengok ada kawan kamu pula jadi senyap, muka garang. Ambil barang dia sikit, kamu boleh saya pinjam pensel tak? Tak boleh. Dia mengamuk. Jadi itu ada konflik. Kawan tu juga ada konflik. Okey. Tapi pastikan dah buka sekolah ni, kena ikut SOP, kena ingat pergi dekat kawan kamu kena pakai apa? Pakai mask. Pakai mask, cakap elok. Macam mana? Kenapa kau masih marah je? Okey. Pakai mask, jarak. Jangan jarak tu kamu duduk kat hujung pintu, kamu kat hujung belakang. Kamu menjerit, "Woi, asal menangis?" Janganlah. Lagi dia rasa malu. Bila malu, lagi konflik lagi kuat. Lagi stres. Okey dah. Dah jauh dah cikgu dah. Okey, kita kembali kepada tugasan. Okey, jadi daripada tajuk ni ada tugasan kamu. Tak banyak tugasan dia. Yang pertama, buat peta minda tentang punca konflik. Okey. Maksudnya nota lah, buat nota peta minda tentang punca konflik. Okey, tu buat dalam buku tulis kamu, buku tulis pendidikan kesihatan. Tulis hari ni hari apa, tarikh. Okey, tajuk dia. Tulis buat peta minda pula. Tulis peta minda tentang punca konflik. Tu tajuk dia lah. Okey, bawah tu buat bulatan punca konflik. Okey, kemudian pecah kepada 2 dengan adik-beradik. Seterusnya sebelah dia bulatan lagi dengan rakan sebaya. Jadi ada punca konflik, ada 2 dengan adik-beradik, dengan rakan sebaya. Okey, apa yang cikgu nak kamu buat? Tu dia. Dengan adik-beradik, cikgu nak kamu senaraikan. Ada 3 bulatan tu kan? 3 awan tu. Buat apa punca konflik dengan adik-beradik. Cikgu nak 3 je. Okey. Okey. Seterusnya dengan rakan sebaya, cikgu pun nak 3 juga punca konflik. Maksudnya kamu senaraikanlah ada 3 punca konflik dengan adik-beradik, 3 punca konflik dengan rakan sebaya. Okey. Daripada buku teks tadi ada berapa? Ada 4, betul tak? Ada 4. Jadi kalau boleh lah. Kalau boleh cikgu nak kamu fikir sendiri. Yang biasa kamu menghadapi di rumah. Dengan adik-beradik, apa yang selalu buat kamu ada konflik ni? Apa dia? Berebut mainan. Itu yang pertama. Lagi apa lagi? Ada lagi kan? Ada lagi 2. Cuba fikirkan. Sama juga dengan rakan sebaya. Ada banyak kan? Cuba fikirkan, kalau boleh fikirkan apa yang kamu hadapinya. Boleh? Okey, jadi cuma cikgu nak kamu bergembira lah. Bergembira. Jangan kamu dapat tugasan ni kamu terus rasa stres, rasa geram ataupun rasa kecewa. Konflik. Sebab cikgu bagi tugasan kamu terus jadi murung, jadi bengis sebab konflik. Tak perlu. Okey, sebab ada perselisihan faham dengan cikgu dengan cikgu Kamarul. Okey. Jadi cikgu harap kamu dapat buat nota ni, okey, buat peta minda ni bila ada masa terluang. Okey, bila ada masa terluang. Okey, tak perlu kelang-kabut nak buat cepat-cepat tak ya. Buat bila perlu, siap nak kerja lain, baru buat. Okey, baru kamu rasa enjoy, rasa seronok. Okey, bila ada masa. Okey. Jangan tak buat langsung.
Kamu tak buat, konflik kat cikgu pula. Okey. Jadi itu saja untuk topik kali ini. Okey, mungkin di topik akan datang kita akan belajar macam mana kita nak menangani konflik ni. Okey. Alright. Jadi semoga kamu bergembira, ceria selalu di rumah. Ada masa terluang, bersenam bagi sihatkan tubuh badan. Okey. Jaga diri, jaga SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.